Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Baik, hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita untuk mata pelajaran sejarah tingkatan 2. Masih lagi pada bab 1, pada bahagian subtopik terakhir kerajaan alam Melayu, iaitu 1.4 kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Baik, hari ini kita akan pelajari mengenai hubung kait kerajaan alam Melayu dengan kerajaan di luar alam Melayu yang sezaman. Baik, sebelum tu apa khabar semua? Jadi cikgu harap anda berada dalam keadaan yang baik dan sentiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan sesi PDPR ini. Okey, sebelum tu cikgu harap anda telah bersedia dengan buku teks kamu dan kamu boleh buka pada muka surat 14. Okey, hari ini kita akan tengok 1.4 kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Okey, untuk pengetahuan kamu kerajaan alam Melayu ni dia muncul sezaman dengan kerajaan-kerajaan luar yang lain lah. Hal ini dia menunjukkan bahawa kerajaan alam Melayu ni membangun dan maju, dia setanding dengan kerajaan luar yang lain. Dia bukan sekadar membangun saja, dia tetap mempunyai juga hubungan perdagangan, keagamaan dan diplomatik dengan kerajaan yang lain. Okey, kita tengok kalau dalam buku teks kamu ni muka surat 14. Ni ada satu gambar peta Okey, kerajaan luar yang sezaman. Okey, untuk abad pertama, apa dia yang sezaman dengan apa dia yang muncul dengan sezaman dengan empayar yang terdapat di dalam peta ini. Okey, kalau kita tengok pada abad pertama ni kemunculan kerajaan Funan. Okey, kan kita dah belajar kan, ada beberapa kerajaan alam Melayu, salah satunya adalah kerajaan Funan. Okey, jadi kerajaan Funan ni dia muncul sezaman dengan empayar Rom. Empayar Rom, empayar Parsi, empayar Kushan dan juga dinasti Han. Maknanya seawal abad pertama kerajaan Funan ni dia dah muncul sezaman dengan empayar yang awal ini. Itu yang dimaksudkan kerajaan luar yang sezaman pada abad pertama. Okey, seterusnya muka surat 15. Okey, baik. Pada abad ke-9 pula, pada abad ke-9 kerajaan Champa, tadi kerajaan Funan ni kerajaan Champa. Kerajaan Champa, kerajaan Sriwijaya. Okey, Champa, Sriwijaya dan juga kerajaan Angkor. Ni tiga kerajaan ni dia muncul sezaman dengan kerajaan Abbasiyah. Ni kerajaan Abbasiyah di sini. Empayar Byzantine dan juga dinasti Tang dan kerajaan Chola. Ini yang muncul pada abad ke-9. Tiga kerajaan ni, tiga kerajaan alam Melayu ni. Okey, seterusnya peta yang bawah ni. Okey, pada abad ke-14 pula. Okey, pada abad ke-14 ni kerajaan Champa. Kerajaan Champa, kerajaan Angkor dan juga kerajaan Majapahit. Ni tiga kerajaan ni dia muncul sezaman dengan empayar Mongol. Empayar Mongol ni yang besar ni. Empayar Mongol, kerajaan Turki Uthmaniyah. Dekat sini dan juga Kesultanan Delhi. Mana tiga kerajaan ni dia muncul pada abad ke-14 sezaman dengan tiga kerajaan tiga kerajaan luar yang besar ni lah. Okey. Kalau kita tengok dekat situ, kerajaan alam Melayu ni dia merupakan kerajaan yang penting dan mempunyai tamadun yang tinggi, setanding juga dengan kerajaan-kerajaan luar yang lain. Okey, seterusnya ni kamu buka muka surat 16. Okey, hubungan perdagangan. Tadi kita tengok kemunculan dia
yang dengan kerajaan luar yang sezaman. Dia bukan setakat muncul saja. Kita tengok pula dari segi aspek perdagangan. Okey, ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan, jadi kamu kena tahulah. Okey, kerajaan Arab Melayu menjalinkan hubungan dengan perdagangan dengan kerajaan luar. Dia bukannya sekadar berdagang dengan antara kerajaan-kerajaan alam Melayu saja. Mereka ni pada masa dahulu turut ada hubungan perdagangan dengan kerajaan luar. Okey, kedudukan strategik di laluan perdagangan timur dan barat serta kekayaan hasil bumi mendorong pemerintah kerajaan alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan lain. Okey, kita dah belajar kan tentang kerajaan alam Melayu. Kita dah orang kata apa? Dah cerita dah macam mana dia punya kewujudan dia apa semua kan. Ada berapa semua, ada 7 semua. Lepas tu kita dah tengok apa dia muncul dengan sezaman dengan apa. Sekarang kita tengok dari segi hubungan perdagangan pula. Okey, kalau kamu tengok ni peta sini, peta ni kat sini dia ada beberapa nama ni. Nama-nama ni adalah nama kepada pelabuhan-pelabuhan. Nama-nama pelabuhan. Okey, kalau kamu tengok anak panah ni pada petunjuk ni, dia ada biru, dia ada hijau dan juga dia ada purple lah ni. Okey, untuk yang biru ni dia menunjukkan pedagang luar ke alam Melayu. Maksudnya pedagang daripada luar kerajaan alam Melayu ni dia datang ke alam Melayu. Okey, kalau yang hijau ni pula pedagang alam Melayu dia pergi ke pelabuhan luar. Okey, dan yang terakhir ni adalah warna purple ni. Purple ni barangan alam Melayu dibawa ke Rom. Okey, kalau kamu tengok Rom ni dekat ujung ni, dekat Itali ni punya jauhnya, barang-barang alam Melayu ni didagangkan dan dibawa sampailah ke Rom. Okey, kalau kamu tengok anak panah ni pula, kamu bayang daripada hujung ni pedagang-pedagang luar alam Melayu ni dia datang ke alam Melayu. Alam Melayu ni kawasan sini ya. Kalau kamu tengok ni punyalah jauh. Jadi ini adalah jalan perdagangan alam Melayu dan kerajaan luar yang bermula dari abad pertama hingga ke 15. Okey, punca dia itulah apa nama tadi? Kedudukan alam Melayu ni sendiri yang strategik di laluan perdagangan timur dan juga barat. Okey, lagi satu di kawasan alam Melayu ni dia kaya dengan pelbagai hasil bumi. Okey, jadi perkembangan hubungan perdagangan ni menunjukkan satu amalan sikap yang terbuka lah para pemerintah kerajaan alam Melayu yang telah membawa kepada kemakmuran ekonomi. Okey, seterusnya tadi kita dah tengok hubungan perdagangan. Sekarang dia bila ada hubungan perdagangan, dia ada pula hubungan keagamaan. Okey, kamu tengok pada muka surat 17. Okey, jadi hubungan kerajaan alam Melayu ni dengan kerajaan luar yang lain, dia mendorong kepada juga penyebaran agama seperti Hindu, Buddha dan juga Islam. Jadi penyebaran agama ni dia telah mempengaruhi pelbagai aspek dalam sistem pentadbiran, dalam perundangan, dalam ekonomi dan juga sosio budaya. Okey, kalau kita tengok yang pertama ni, kamu tengok ni adalah kita tengok untuk agama Hindu. Jadi agama Hindu ni dia ada beberapa cara penyebaran dia ke alam Melayu. Ini kadang-kadang ada ditanya dalam soalan, jadi kamu kena tahu. Yang pertama dia adalah mestilah peranan orang kata apa? Pedagang lah, pedagang yang berdagang pada masa itu. Yang kedua adalah tentera dan juga golongan Brahmin. Okey, golongan Brahmin ni apa? Kini kita dah tengok pada subtopik yang sebelum ni. Apa dia golongan Brahmin? Siapa ingat lagi? Okey, ini adalah orang-orang yang berperanan orang kata apa? Untuk menyebarkanlah agama Hindu. Okey, yang kedua adalah agama Buddha. Kita tengok.
Okey, sebelum tu lupa pula cikgu. Yang di bawah ni, di bawah ni adalah contoh artifak yang ditemui yang mempengaruhi penyebaran agama Hindu di lembah Bujang ke Kedah. Ni antara bukti bagaimana agama Hindu itu tersebar dan berpengaruh di lembah Bujang ke Kedah. Okey, yang kedua, agama Buddha. Agama Buddha ni macam mana pula? Kata apa? Dia tersebar. Okey. Agama Buddha ni, dia yang paling utama sekali kena tahu adalah peranan Asoka. Siapa Asoka ni? Dia pemerintah Empayar Maurya yang telah menugaskan sami-sami Buddha ni ke alam Melayu untuk sebarkan agama Buddha. Okey, apa yang membuktikan dulu ada penyebaran agama Buddha ni di alam Melayu? Salah satunya adalah inilah gambar ni, gambar penemuan artifak pengaruh Buddha yang dijumpai di lembah Bujang ke Kedah. Okey, yang seterusnya agama Islam. Bagaimana pula agama Islam ini? Bagaimana pula hubungan agama Islam ni berlaku, dan bagaimana pula agama Islam ni tersebar ke alam Melayu? Jadi ada beberapa cara lah. Dia seperti agama yang lain juga. Masa tu pedagang-pedagang daripada Islam yang datang, dia berdagang, dan juga peranan pemerintah dan juga pendakwah pada masa itu yang menyebarkan agama Islam. Kan kalau kamu tengok kat bawah ni adalah bukti penemuan ukiran pengaruh Islam yang ditemui di Berwas Perak. Okey, penyebaran agama-agama ke alam Melayu ni menggambarkan satu sikap keterbukaan penduduk alam Melayu. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok yang seterusnya untuk pada muka surat 18. Okey. Hubungan diplomatik. Bagaimana pula hubungan diplomatik ni berlaku antara kerajaan-kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar yang sezaman? Kalau kita tahu pada masa itu kerajaan luar yang sangat berpengaruh antaranya adalah China dan juga India. Jadi untuk menjalinkan hubungan diplomatik ni, maknanya bukannya saja-saja ada tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya adalah untuk memohon bantuan ketenteraan. Yang kedua mungkin untuk menjalinkan hubungan persahabatan. Yang ketiga mungkinlah untuk mendapatkan bantuan pengiktirafan, kukuhkan hubungan. Jadi itu adalah beberapa tujuan kerajaan-kerajaan di alam Melayu pada masa itu. Dia menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan luar yang berpengaruh dan sezaman pada masa itu. Di sini adalah kerajaan-kerajaan alam Melayu yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan China. Jadi dia ada tujuan-tujuan tertentu. Jadi ni kamu boleh bacalah apa tujuan-tujuan dia. Kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Cikgu ambil contohlah satu. Okey, Sriwijaya. Sriwijaya ni dia menjalinkan hubungan diplomatik dengan China. Bagaimana dia menjalinkan hubungan diplomatik dengan China? Dia menghantar utusan pada abad ke-7. Apa tujuan dia? Dia mesti ada tujuan dia menjalinkan hubungan dengan China. Tujuan dia adalah untuk dapatkan pengiktirafan dan memperkukuhkan hubungan persahabatan dan perdagangan dengan China. Kerana China pada masa itu sangat berpengaruh. Okey, yang lain-lain kamu boleh baca. Okey, seterusnya tadi China. Jadi ini antara kerajaan lain yang sezaman pada masa itu dan berpengaruh adalah India. Jadi ada beberapa kerajaan alam Melayu yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan India. Okey, sama juga dia ada tujuan tertentu. Jadi ni kalau kamu boleh tengok sini ada Funan, Sriwijaya, Angkor dan juga Majapahit. Jadi cikgu ambil contoh satu, Sriwijaya lah contoh. Okey, dia bagaimana dia menjalinkan hubungan diplomatik dengan India? Okey, dia menghantar
satu utusan pada abad ke-9. Apa tujuan dia? Untuk eratkan hubungan persahabatan dan juga hubungan keagamaan. Di Sriwijaya ini pada masa itu pengaruh Hindunya sangat kuat. Jadi selain nak eratkan hubungan persahabatan, dia juga mengeratkan hubungan keagamaan. Okey, jadi secara keseluruhan kita boleh tengok hubungan diplomatik antara kerajaan alam Melayu dan juga kerajaan luar menunjukkan satu usaha persahabatan yang cuba dijalinkan antara kerajaan. Okey, selesai untuk subtopik terakhir, bab 1. Okey, jadi secara keseluruhannya kita dah tengok ya. Mula-mula kita dah tengok konsep alam Melayu dari segi aspek geografi dia, bahasa dia, budaya dia. Okey, kemudian kita dah tengok pula kewujudan kerajaan alam Melayu. Ada 7 semua sekali. Ada Funan, ada Champa, ada Sriwijaya, ada Angkor, ada Majapahit, ada Kedah Tua dan juga ada Gangga Negara. Okey, selepas itu pula kita dah tengok kerajaan-kerajaan alam Melayu yang masyhur. Dia masyhur sebab apa? Kita dah tengok pada bab yang lalu. Okey, dan hari ini kita dah tengok kerajaan-kerajaan alam Melayu dan juga kerajaan luar yang sezaman. Kita dah tengok dia muncul pada abad keberapa. Dari segi hubungan perdagangan dia macam mana, hubungan keagamaan dia macam mana, dan juga hubungan diplomatik. Baik, setakat itu saja kelas cikgu, kelas PDPR cikgu pada hari ini. Jadi kepada pelajar cikgu, sila lengkapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Jika anda faham dan minat dengan video cikgu, jangan lupa like, subscribe dan juga share video cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi untuk bab 2 pada kelas yang akan datang, sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu. Sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih. Bye bye.